Rahman pun masuklah ke dalam rumah tadi dan dia dah terhidu bau asid yang sangat-sangat kuat. Rahman juga nampak ada kesan darah dekat lantai dan lepas tu dia ternampak Ain ni dah terbaring dekat lantai. Okay guys, aku ada berita gembira untuk korang yang mana aku ada buat second channel. Dengar tak? Okay, second channel aku kali ni aku letak nama Nina Live. Sebab apa aku letak nama Nina Live? Sebab ya aku ceritakan tentang live aku lah kan. Jadi adalah dekat video tu akan ada vlog. Lepas tu aku akan share resipi masakan. Itu pun aku buat second channel tu sebab korang sendiri request. Jadi yang mana follow aku dekat IG tu kan, mostly memang tahulah aku suka share resipi masakan. So bermula daripada situlah ramai request dekat aku untuk buat second channel. Ramai yang DM aku, please buat second channel untuk aku share resipi, share vlog, daily life apa semua. So lama juga aku fikir, berbulan juga sebenarnya aku fikir, dan akhirnya muncullah Nina Live. So make sure korang pergi subscribe, okay? Thank you so much. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari tu aku ada terbaca satu komen yang nakkan aku cerita tentang seorang gadis yang telah ditikam oleh seseorang. Bukan setakat dia kena tikam je, dia juga kena simbah dengan asid. And the worst part adalah sebenarnya pada masa tu dia tengah pregnant. Disebabkan dia ni kena tikam berkali-kali, jadi anak dia pun tak dapat diselamatkan. Keadaan dia sendiri pun memang sangat-sangat teruk pada waktu tu. Dan memang nyawa-nyawa ikan guys. Kes kali ni dia lebih kurang macam kes yang aku cerita baru-baru ni, iaitu berkaitan di mana lelaki ni cinta dia kena tolak. Tapi cerita hari ni dia lebih kepada cemburu. Sebab cinta si lelaki tu dia ibarat macam bertepuk sebelah tangan. Sebab apa aku kata kes hari ni lebih kurang kes yang sebelum ni? Sebabnya diorang ni perbezaan umur yang sangat-sangat ketara. Jadi video aku yang sebelum tu pun suspek dengan mangsa dia beza jarak umur yang sangat-sangat jauh, dan video pada kali ni pun diorang punya umur pun memang berbeza sangat-sangat jauh. So jom aku cerita dekat korang macam mana kes yang sangat-sangat ngeri ni boleh terjadi. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi di negeri Johor, iaitu di Kampung Baru Sungai Redan, daerah Kota Tinggi. Mangsa sebenarnya masih seorang remaja di bawah umur, iaitu 17 tahun, yang bernama Nur Ain Ashikin. Dan korang kena tahu pada masa ni dia tengah mengandung 24 minggu. Si pelaku pula berusia 42 tahun yang bernama Habin Nur Sulaiman. Habin ni sebenarnya dia tak ada pekerjaan tetap dan dia bukan berasal daripada kampung yang sama Ain ni tinggal. Dikatakan juga sebenarnya Habin ni adalah anak angkat kepada keluarga Ain. Dan dia memang sangat-sangat baik dan akrab dengan family diorang. Jadi memang tak ada apa-apa masalah. Cumanya diorang memang tahu Habin ni memang sukakan dekat Ain, memang cintakan dekat Ain, tapi Ain ni tak nak sebabnya umur diorang ni terlalu jauh berbeza. Sebab itulah Ain tolak cinta dia dan tak berapa layan sangat Habin ni. Even cinta dia kena tolak, Habin memang agak selalu juga ke rumah diorang sebab Habin ni sebenarnya dia agak rapat dengan arwah ayah Ain. So ayah Ain ni lah yang ambil Habin ni sebagai anak angkat dia. Dikatakan juga sebenarnya Ain ni dah pun bertunang dengan seorang lelaki yang berusia 20 tahun. So Ain dengan tunang dia ni memang sama-sama suka. So diorang ni macam bertunang atas dasar percintaan. Diorang dah bertunang sejak bulan April lagi, iaitu lebih kurang hampir 8 bulan sebelum kejadian ngeri ni terjadi. Yang paling mengejutkan, family Ain sendiri pun tak tahu yang Ain ni tengah pregnant pada masa tu. Kakak dia sendiri mengaku yang dia memang tak tahu langsung apa-apa tentang kandungan tu. Diorang sendiri tak perasan yang Ain tu tengah pregnant. Sebabnya Ain tak tunjuk langsung tanda-tanda yang dia tengah mengandung. Kejadian ngeri ni terjadi pada waktu pagi sekitar pukul 9.15 pagi, iaitu pada tarikh 16 Disember pada tahun 2010. So pada pagi tu Ain duduk dekat rumah tu dengan adik dia yang berusia 13 tahun dengan anak saudara dia yang berusia 2 tahun. Pagi tu memang mak dia dah tak ada sebab pergi keluar menoreh. Jadi tinggal ada diorang bertiga dekat rumah tadi. Pada masa tu diorang ni tengah lepak-lepak dekat dalam bilik, dan time ni jugalah dikatakan Habin ni tiba-tiba terjah masuk ke dalam rumah diorang. Lepas tu Habin tendang pintu bilik tadi dan terus menyerang Ain yang ada dekat dalam bilik tu. Tapi sebelum dia kena tikam, dipercayai diorang berdua ni bergaduh dulu. Lepas tu barulah Habin ni tikam Ain sebanyak 19 kali guys. Dia tikam Ain tu bertubi-tubi. Habin tikam bahagian perut, belakang badan, tangan dan juga kaki Ain. Keadaan Ain pada masa tu memang berdarah banyak sangat.
tu pun Habib ni still lagi dia tak puas hati. Dia masih lagi ada dendam dekat Ain. Lepas tu Habib ni dikatakan keluar daripada rumah tadi dan dia mendekati sebatang pokok, di mana dekat pokok tu dia letak cuka getah. And then dia patah balik masuk ke dalam rumah tadi dan terus pergi ke bilik Ain tu sambil bawa satu gayung, yang mana dalam gayung tu berisi cuka getah yang dia ambil dekat pokok tu. And then cuka getah tu dia terus simbah dekat badan Ain. Bila dah kena cuka getah ni, Ain ni jadi bertambah-tambah pedih sebab dah lah kena tikam luka and then kena asid simbah dekat badan dia pula. Korang bayangkan tak, ya Allah, sakit dia tu macam mana. Ain ni pun larikan diri dia ke bilik air, tapi dia tak sempat sampai dekat bilik air tu, dia terus rebah ke lantai dan terus tak sedarkan diri. Tapi apa yang syukurnya, Habib tu cuma serang Ain seorang je, dia tak serang adik dia ataupun anak saudara dia. Cuma apa yang diorang nampak pada hari tu adalah satu benda yang sangat-sangat mengerikan dan akan bagi kesan negatif lah, akan bagi kesan trauma yang sangat kuat pada diorang. Mungkin anak saudara dia yang 2 tahun tu mungkin tak ingat lah apa yang terjadi, tapi kalau adik dia yang dah 13 tahun tu mesti akan ingat kan, sangat-sangat detail kejadian tu. Ya Allah, aku rasa dia memang sangat-sangat trauma. And then adik dia tadi tu call akak diorang yang bernama Suraidah. Dia pun ceritalah yang Habib tu datang ke rumah diorang dan serang Ain. So bila akak dia dengar macam tu, akak dia pun buatlah report dekat balai polis Ulu Tiram. Tak lama lepas tu ambulans telah datang dan telah membawa Ain ke Hospital Sultan Ismail. Keadaan Ain pada masa tu memang sangat-sangat kritikal. Sebanyak 70% bahagian badan dan juga muka dia ni melecur teruk. Tapi selepas Ain ni menjalani beberapa pembedahan apa semua, keadaan dia mula stabil dan Ain telah dimasukkan ke dalam ICU. Manakala anak dalam kandungan dia pula meninggal disebabkan terkena tikaman. Bila polis dah terima laporan, polis pun melancarkan operasi untuk mencari suspek. Tak lama kemudian, Habib ni telah ditahan oleh pihak polis setelah dia menyerahkan diri dia. Jadi polis pun soal lah siasat Habib, apa sebenar motif utama dia buat macam tu dekat Ain. Habib ni pun cakap lah yang dia memang sangat-sangat jealous bila dia tahu yang Ain tadi tu keluar dengan lelaki lain. Lagipun dia beritahu polis yang dia dah kena Ain ni memang dah lama sangat dah, sejak Ain tu umur 12 tahun. Dan dia memang cinta matilah dekat si Ain ni. Tapi masalahnya dekat sini, Ain tak suka dekat dia. So satu fakta yang aku nak kongsi dengan korang, cinta yang memang tak boleh dipaksa. So hasil daripada siasatan polis ni juga, polis telah menjumpai pisau sepanjang 17 cm dan juga botol berisi lebihan asid di rumah Ain. Kemudian kes ni telah dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan yang selanjutnya. Habib mengaku memang dia bersalah kerana dia cuba untuk membunuh dan mencederakan Ain. Kemudian mahkamah telah menjatuhkan 17 tahun penjara dan 5 sebatan ke atas Habib. Aku nak cerita pula POV dari side saksi yang nampak ataupun yang terlibat pada hari kejadian tu. Saksi tadi bernama Rahman yang berusia 44 tahun. Jadi Rahman ni adalah kawan kepada Habib. Rahman ni cerita, lepas Habib tadi tu tikam Ain, dia call Rahman ni dan dia beritahu dekat Rahman yang dia dah cucuk Ain. Rahman ni pula rumah dia dekat dengan Ain tu. So boleh dikatakan diorang ni macam berjiran juga. Disebabkan Rahman ni dia dah tak sedap hati bila dia dengar Habib tu dah pergi tikam Ain. Dia pun keluarlah untuk pergi tengok keadaan macam mana. Time ni Rahman kata dia nampak adik Ain tu tengah meraung dekat tepi jalan, tengah minta bantuan. Rahman pun masuklah ke dalam rumah tadi dan dia dah terhidu bau asid yang sangat-sangat kuat. Rahman juga nampak ada kesan darah dekat lantai dan lepas tu dia ternampak Ain ni dah terbaring dekat lantai. Keadaan Ain pada masa itu memang sangat-sangat ngeri, penuh dengan darah, penuh dengan luka. Kulit badan dia dan juga muka dia dah start melepur sebab terkena cuka getah tu. Rahman beritahu juga yang gigi Ain ni dah mula nampak macam hitam. Dipercayai mungkin gigi dia tu dah terkena asid cuka getah tu. So Rahman ni lah yang dikatakan telah call ambulans untuk menyelamatkan Ain. Seriously guys, memang ngeri. Pihak hospital telah memaklumkan kepada keluarga Ain yang keadaan Ain memang sangat-sangat kritikal, yang mana badan dia dah tak boleh terima darah dan juga sebarang ubat-ubatan. Pada pukul 11 malam, keadaan Ain bertambah buruk. Disebabkan keadaan Ain ni dah semakin memburuk, akhirnya dia telah meninggal dunia pada keesokan paginya setelah 23 hari bertaruh nyawa. Dan semasa Ain ni meninggal, dia telah ditemani oleh 3 orang lagi kakak dia. Jenazah Ain telah dibedah siasat terlebih dulu sebelum jenazah dia dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Redan. Okay guys, kisah pada kali ni pun aku rasa sangat-sangat ngeri. Yang mana kita tolak cinta je, orang tu tak boleh nak move on, dia terus boleh buat benda yang di luar jangka sampai menyebabkan benda yang tak sepatutnya terjadi. Tapi hukuman dia kena penjara 17 tahun tu sebenarnya memang hukuman yang agak ringan sebab dia dituduh atas kesalahan percubaan membunuh dan mencederakan, bukan
dituduh atas kesalahan membunuh. Jadi hukuman tu sebenarnya family Ain ni memang tak puas hati lah, sebab terlalu ringan bagi diorang, sebab adik diorang tak dapat survive. Kalau adik dia hidup pun adik dia akan cacat fizikal, lepas tu akan ada masalah penglihatan macam tu. Jadi bila Ain dah meninggal, kemudian pesalah ataupun si pelakon yang bernama Harbin yang merangkap anak angkat kepada keluarga tadi cuma dipenjarakan 17 tahun, memang benda tu diorang rasa tak adil. Aku faham perasaan tu, tapi undang-undang dah menetapkan yang dia kena penjara 17 tahun dan juga 5 sebatan lepas apa yang dia cuba buat. Dan aku nak ucapkan takziah lah kepada keluarga Ain. Semoga Ain ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insyaAllah. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe channel ni. Make sure korang pergi subscribe juga channel aku yang baru tu, tanda korang support aku. Okay guys, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.